Okay, Assalamualaikum Cikgu. Nama saya Nur Farhana binti Farid. Um, Pada hari ini saya ingin menemu bual cikgu lah. Okay, untuk soalan yang pertama, boleh tak cikgu ceritakan mengenai latar belakang cikgu? Waalaikumsalam. Saya boleh panggil awak apa? Farhana. Farhana. Okey, Waalaikumsalam Farhana. Okey, nama saya Siti Aziz Binti Harun. Saya berumur 29 tahun. Saya telah berkahwin dan mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Infant Jesus Convent di Melaka. Um, Kalau saya nak bertanya dengan cikgu, boleh tak kalau cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu ni nak menjadi seorang guru, ataupun kenapa cikgu nak jadi seorang guru PJ? Okey, yang pertama tu, macam mana saya teringin sangat nak menjadi seorang guru, ia bermula daripada saya sekolah rendah lah. Saya ada seorang guru di mana guru itu adalah seorang guru bahasa Melayu dan dia telah mengajar bola baling. Saya adalah seorang atlet bola baling. So saya melihat kepribadian dia lah menjadi seorang guru dan saya bercita-cita daripada dia sehinggalah saya sekolah menengah dan saya masuk belajar, saya ambil jurusan saya kejurulatihan sebab saya suka pada bola baling. So saya ambil kejurulatihan, saya ingat saya boleh menjadi jurulatih tapi dah direzekikan saya menjadi seorang guru lah. Okey, seterusnya, pada pendapat cikgu, sebagai seorang guru ataupun guru PJ, apakah kepribadian yang perlu ada untuk menjadi seorang guru tu, untuk guru tu berjaya? Maksudnya kepribadian guru tu lah. Okey. Kalau dari segi guru PJ, guru tu perlu kreatif lah. Sebab apa? Kalau contoh macam guru lain, selain daripada guru PJ, dia tak perlu memikirkan strategi bagaimana untuk melakukan sesuatu macam pengajaran lah. Pengajaran macam kita nak mengajar sesuatu subjek ataupun sesuatu sukan, kita perlu kreatif. Bagaimana kita nak mengolahkan sesuatu permainan itu bagi murid-murid minat untuk belajar. Itu saja. Okey. Kalau dari pendapat cikgu pula, kepribadian untuk guru tu bersiap sedia untuk menjadi seorang guru. Boleh tak cikgu kongsikan sikit apa yang perlu untuk guru sebelum menjadi seorang guru tu, untuk kita perbaiki kepribadian kita? Okey, kalau dari segi sebelum tu kita perlu ada ilmu pedagogi. Sebab apa? Dalam ilmu pedagogi ni, sebelum kita nak merancang sesuatu, sebelum kita nak mengajar sesuatu, kita perlu merancang. So dalam ilmu pedagogi, dia mengajar segala-galanya sebelum kita nak mengajar. So dari itu, bila kita ada ilmu pedagogi, untuk kita mengajar tu lebih mudah. Kita senang untuk pilih kita nak mengajar seseorang itu, kita perlu memilih strategi bagaimana untuk memikat pelajar sebab setiap pelajar tidak sama dia punya minat lah untuk belajar. Ada setengah pelajar, dia ada dalam keadaan yang macam kadang-kadang malas nak belajar. Ada yang tu minat sangat nak belajar. So kita perlu ada cara untuk memikat pelajar-pelajar untuk belajar. So dia ada cara-cara dia. So sebelum kita nak menjadi guru, kita perlu ada ilmu pedagogi lah. Okey. Okey, seterusnya, pada pendapat cikgu,
apakah ciri atau sifat yang cikgu rasa perlu semai untuk tambah baik kepribadian yang cikgu cakap tadi tu dalam seorang untuk menjadi seorang guru? Okey, kalau macam tu setiap guru ni perlu sabar. Kalau nak tahu, kalau kita nak mengajar tu, setiap pelajar tu dia ada perangai tersendiri. Kadang-kadang kita tengah mengajar, dia boleh bercakap dekat belakang. So, kita sebagai orang guru perlu sabar. Memang sabar tu memang perlu ada dalam diri seorang guru. Kalau macam contohlah kita tengok perangai seseorang murid tu, macam kita tengah mengajar, dia sibuk buat kerja lain. Lepas tu kita rasa tak sabar. Kadang-kadang guru ni tahap sabar dia ada batasnya. Tapi dalam kita tengah mengajar, kita kena kawal kesabaran kita. Sebab apa? Kalau hilangnya kesabaran daripada dalam diri seorang guru, maka mungkin akan terjadi sesuatu pada murid lah. Seperti kita akan memukul. Sebab zaman sekarang, peredaran masa, guru tak boleh menyentuh murid. So, untuk guru, kena perlu sabar. Banyak-banyakkan sabar bila mengajar. Lagi-lagi, untuk sekolah rendah lah, kita kena pikat mereka. Macam mana dia nak macam mana dia perlu belajar. Dan kita kena tahu strategi untuk kita mengajar. Kita tak boleh satu pelajar kita mengajar dengan satu strategi saja. Sebab setiap orang berbeza-beza dia punya perangai. Okey, selesai. Macam cikgu kan, cikgu sendiri ada tak pengalaman untuk handle budak-budak ataupun murid-murid yang kan murid-murid ni ada macam-macam pelbagai karenah kan. Kadang-kadang ada tak murid-murid yang macam menduga kesabaran cikgu ke? Mestilah ada. Tak mungkin tak ada. Sebab ada pernah saya masa tu tengah mengajar sukan softball, permainan softball lah. Softball, kalau kita tengok, kita lihat softball dia gunakan banyak peralatan. Dia menggunakan kayu yang besi lah. So, benda tu adalah keselamatan. Sebelum kita nak mengajar, kita perlu lihat keselamatan pelajar. So, pada waktu yang saya mengajar tu, dia boleh main kayu baseball tu, dia hayun-hayun kepada kawan dia. So, daripada dia punya cara tu, keselamatan tak terjaga. Sebab dalam satu kelas, kita nak kawal pelajar dalam 30 orang tu terlalu ramai. So, kita terpaksa bahagikan group by group dan kita akan pantau. So, kita perlu meletakkan macam nak cakap satu tempat yang kita boleh pantau. Bukan satu tempat, contoh kita ada padang yang luas, kita tak boleh bagi main satu padang yang luas sebab kita tak dapat kawal mereka. So apa yang kita perlu buat, kita perlu letakkan orang panggil apa? Benteng, maksudnya satu tempat sahaja yang dia boleh pergi. Maksudnya kita akan satukan, kita letak kon, kita bagi tahu itu adalah kawasan yang awak boleh pergi sahaja. So kita perlukan keluasan yang kita boleh kawal. So dari situ kita boleh kawal mereka lah, macam mana kita nak pantau dia. So kita lihatlah bagaimana pengajaran yang kita bagi tu sampai atau tidak. Sebab kalau kita gunakan satu padang yang luas, kalau contohlah satu padang tu luas sangat, sampaikan suara kita daripada kita duduk sampai dia ke ujung sana, memang takkan dengar. So kita perlu ada keluasan untuk dia lah. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan seterusnya, pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada dalam diri seorang guru tu? Kalau kepribadian yang tak perlu ada dalam diri seorang guru adalah guru belajar lah. Sebab apa kan, ada setengah guru, walaupun dia lihat kat dalam kelas, waktu dalam kelas, kadang-kadang murid malas nak belajar. Okey, tapi dari segi lain, dia rajin menolong. Tak semua pelajar, kalau dia malas dalam kelas dan dia malas segala-galanya. So dalam
untuk guru kita tak boleh buruk sangka terhadap anak murid sendiri. Sebab apa? Kita anggaplah dia sebagai, kalau contoh kita muda lagi, kita anggap dia sebagai adik kita. Kalau kita lebih tua dalam 7-8 tahun, kita anggaplah dia sebagai anak kita ke. So kita tak boleh buruk sangka terhadap mereka sebab mereka ada perangai mereka sendiri. Dia ada, maksudnya dia tahu kat mana dia. Kita pun kena tahu. Contoh kalau dia malas nak belajar, kita perlu menasihati, bukan memburukkan dia. Bukan kita berusaha okey budak ni malas, memang malas tak nak belajar. Tak boleh macam tu. Kita kena tengok dia, kita kena nasihat. Kita kena beri dia nasihat. Dan kalau kita rasa kita tak boleh nak tolong, kita boleh hantar pergi pada kaunseling. Kita bukan nak buruk-burukkan dia pada guru lain. Jangan buruk sangka. Sebab dekat ada sekolah, di sekolah saya, dia sering tak datang sekolah. Okey. Saya pernah lah tanya kenapa dia tak datang sekolah. Dia kata dia ada masalah. So, kita sebagai guru, kita perlu menyelesaikan masalah dia. Kenapa ada masalah tu? Kenapa? Apa masalah yang datang pada diri dia? So, dia kata, saya ada masalah transport. Dia kata sebab akak saya kerja. Dia kata, so tak ada orang nak hantar. So saya kata, so awak pergi sekolah selama ni naik apa? Dia kata dia naik motor dengan tak ada lesen. Tapi dia usaha nak datang sekolah, dia cakap. Saya terpaksa pergi sekolah naik motor tanpa lesen. Saya pernah tanya, awak tak pernah kena saman ke? Dia kata, Alhamdulillah daripada start dia bawa motor sampai sekarang dia tak pernah kena saman lah. So saya kata, cuba cari alternatif lain sebab dia tak ada lesen. Apa-apa nanti dia yang susah. So saya cakaplah, cari alternatif lain untuk awak datang ke sekolah. Tapi adalah dalam seminggu tu kadang-kadang satu hari dia tak datang sekolah. Dan saya tanya dia kenapa. Lepas tu dia cakap dia penat. Penat sebab dia berniaga. Sebab kadang-kadang setiap pelajar dia ada masalah dia tersendiri. Bukan sebab dia saja-saja tak nak datang sekolah lah. Dia mungkin ada masalah. So kita sendiri yang kena mendalami dia. Kena tanya dia apa masalah dia. Kalau kita rasa kita tak boleh bantu, kita bawa dia pergi kaunseling. Kita buruk sangka, Nina budak ni malas nak pergi sekolah, belajar pun malas. Kita tak boleh buruk sangka dekat dia macam tu lah. Okay, pada saya itu saja. Okey, berdasarkan topik ni kan macam cikgu kata kita ni tak boleh untuk nak bersangka buruk dengan murid ataupun kebanyakan isu sekarang ni guru memburukkan murid tu dekat cikgu lain. Apa pandangan cikgu mengenai situation tu? Sebenarnya mungkin pada pendapat saya lah, dekat dalam contohlah macam saya guru kelas. So sepatutnya guru kelas tak perlu bercerita tentang buruk anak sendiri. Kalau macam kita dah jadi guru kelas, kita dah panggil dalam kelas kita tu anak tau. So kita tak perlu memburukkan, kecuali benda tu kita boleh membantu, bukan memburukkan lagi. Benda tu tak sepatutnya berlaku lah di dalam bilik guru. Kalau perasan memang ada setengah guru akan memburukkan pelajarnya sendiri kepada guru lain. Sepatutnya benda itu tak perlu berlaku. Sepatutnya guru itu sendiri perlu simpan masalah anak-anak seperti kita menyimpan masalah keluarga sendiri. Seperti begitulah. So bila kita rasa masalah yang kita nak selesaikan tu tak boleh selesai, kita boleh minta pendapat guru lain. Bukan memburukkan, cuma kita minta pendapat bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Sebab saya adalah seorang guru baru. So saya nak handle 25 pelajar dalam satu kelas tak boleh. So saya terpaksa bertanya kepada guru lain. Kita kena bertanya kepada guru lain bagaimana menyelesaikan masalah sebegini, apa yang kita perlu buat, apa yang kita tak perlu buat lah. Dan saya juga selalu rujuk kepada pihak kaunseling. Ada juga masalah ketidakhadiran lah daripada pelajar saya sendiri. Daripada seminggu start sekolah, dia datang seminggu je dan akhirnya dia tak datang sampai habis sekolah. Ada juga masalah seperti itu. So kita tak tahu apa yang kita boleh buat. Kita perlu rujuk kaunseling, kita perlu rujuk hal ehwal murid untuk tahu bagaimana kita nak menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, itu saja. Macam mana pula
pandangan ataupun respon pihak sekolah terhadap cikgu baru. Maksudnya diorang bagi kerjasama yang baik ke, dia bagi tunjuk ajar yang baik ke, ataupun sebaliknya. Alhamdulillah kalau sekolah saya sendiri, saya baru setahun mengajar. Saya banyak bertanya guru-guru lain lah. Sementara kalau pihak pentadbir tu saya kurang. Sebab kita kadang-kadang guru baru ni takut dengan pentadbir. So kita banyak kepada guru-guru yang dekat dalam bilik guru lah. So Alhamdulillah saya dan guru-guru kat sana banyak membantu saya dari segi pengurusan, dari segi pengajaran dan pembelajaran sebab saya ni tak ada pedagogi sebelum masuk. So lepas 1 tahun saya mengajar baru saya ada ilmu pedagogi. So dari segi masalah-masalah pelajar saya banyak bertanya kepada hal Dewan Murid dan kaunseling, dan daripada segi pengajaran dan pembelajaran saya banyak bertanya kepada mentor dan guru-guru subjek pendidikan jasmani lah. Sebab di sekolah saya mengajar pendidikan jasmani dan bahasa Melayu. Okey. Seterusnya, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Harapan apa yang cikgu harapkan daripada guru-guru yang akan datang ni? Okey, untuk guru-guru yang bakal menjadi guru lah, dalam hidup ni kita kena sentiasa positif. Sebab apa? Sebab di dalam bidang pendidikan, kita tak tahu kat mana kita kena campak. Kita tak tahu kat mana kita kena posting. So walaupun bagaimanapun, kita kena sentiasa positif. Mungkin ada hikmah kenapa kita ditempatkan di situ. Mungkin ada sebab kenapa kita ditempatkan dengan jauh dari rumah. So semua benda bersebab. So kita sentiasa positifkan diri kita lah. Okey, yang kedua kita kena ikhlaskan hati untuk mendidik lah. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang bila kita ditempatkan di tempat yang jauh, di dalam pendalaman ke, kita akan down, betul tak? Cakap, aduh jauh sangat ni aku dapat. So, kita rasa dah tak nak dah mengajar. Kita rasa macam tak ikhlas untuk mengajar. So, saya harapkan kita ikhlaskanlah diri sebab walaupun posting jauh, macam saya cakap bersebab. So, untuk yang bakal menjadi guru, sentiasa positifkan diri, ikhlaskan dirilah untuk mendidik anak bangsa kita sendiri. Okey, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Nasihat saya dalam dunia pendidikan ni kita kena banyak ilmu lah, ilmu pendidikan. Kadang-kadang dekat sekolah, walaupun kita tak mau belajar pun subjek tersebut, kita kena mengajar. So kita ambillah satu, apa orang panggil, benda tu satu cabaran kepada kita. So kita cabarlah diri kita, walaupun subjek tu kita tak mengajar, kita tak belajar, so kita boleh mengajar. So kita kena supaya kita dapat mengajar dan mendidik murid-murid lah. Itu saja. Okey, seterusnya, apakah cabaran cikgu sebagai guru PJ dalam usaha untuk mengekalkan subjek PJ tu sebagai subjek yang masih penting untuk pendidikan? Sebab macam yang kita tahu kan, contoh kalau nak dekat-dekat SPM ataupun peperiksaan penting, cikgu-cikgu lain macam mengambil kesempatan untuk menggunakan waktu PJ tu untuk menggantikan mereka punya subjek. So, apakah cabaran cikgu untuk mengekalkan subjek PJ tu untuk menjadikan subjek tu penting? Okey, cabarannya adalah pihak pentadbir lah. Kadang-kadang kita kena fight dengan pihak pentadbir bahawa mungkin sebab kita ada RPT, kita ada rancangan pembelajaran tahunan. So kita dah jangkakan yang kita akan habis silibus pada sekian-sekian tarikh. Maksudnya pada akhir tahun lepas habis je kita tahu kita akan habis silibus. Tapi kadang-kadang macam Farhana cakap, bila nak dekat SPM, guru
guru-guru subjek penting dia akan ambil kita punya subjek. Tapi dekat sekolah saya tak jadi macam tu. Dekat sekolah saya hanya jadi bila di mana guru kaunseling ingin membuat ujian psikometrik saja. Dia gunakan subjek PJ. Itu pun hanya satu masa saja. So far dekat sekolah saya pihak pentadbir dia tak kacau lah subjek PJ untuk subjek SPM. So pada saya hanya mencabar bila di mana hanya guru kaunseling saja mengambil satu masa lebih kurang dalam 1 tahun dalam 2 masa lah. 1 tahun tu 2 masa je dia ambil sebab dalam 1 tahun tu ada 2 kali ujian psikometrik tak silap saya. So dia ambil hanya 2 masa saja. So pada saya yang mencabar hanya itu saja. Dari segi SPM sebab dari guru form 5 dia dah RPT dia dah maksudnya jangka masa tu dia dah habis lah waktu PJ. So dalam selebihnya memang akan guru ambil. Tapi sebabkan dia dah compactkan dalam 1 tahun tu perlu habiskan silibus dalam pada jangka masa yang ditetapkan lah. Itu saja. Okey, seterusnya cikgu ada tak nak kongsikan apa-apa pengalaman sepanjang cikgu menjadi seorang guru PJ? Kalau pengalaman saya tu pada saya pengalaman manis saya sebab waktu saya mengajar saya kena belajar. Sebab apa? Saya tak ada meja. Saya tak ada minor. Saya hanya meja saja. Saya adalah guru COS dan di mana saya perlu belajar dalam masa 1 tahun. So, saya perlu belajar bagaimana ilmu pedagogi tersebut sebab saya tak ada ilmu pedagogi sebelum masuk mengajar. So, kenangan paling manis bila di mana saya kena belajar, saya kena mengajar sambil belajar. Saya sangat-sangat gembira sebab saya dah graduate PDPP. So, dalam 1 tahun tu ada pahit, ada manisnya. Tapi ada manisnya sebab saya kena belajar dalam waktu saya mengajar tu daripada waktu pagi hingga pukul 2.30 saya mengajar. Daripada pukul 2.30 sampai ke malam saya kena belajar. So di situ pengalaman yang sangat manis lah pada saya sebab saya tak sangka saya boleh habiskan belajar dalam 1 tahun tersebut. Macam cikgu cakap tadi kan, daripada pagi sampai pukul 2 cikgu mengajar kan. Untuk belajar tu, cikgu belajar sendiri ataupun ada bawah organisasi ataupun dah disediakan kursus ke atau bagaimana? Dia kursus PDPP, maksudnya dia bawa IPG. So saya 1 tahun belajar dekat IPG. So lepas kelas, maksudnya lepas saya mengajar, saya belajar online. Maksudnya lepas kelas 2.30 habis mengajar, 2.30 tu kadang-kadang pukul 3 dah start kelas. Sampailah kadang-kadang pukul 3 sampai pukul 5, stop pukul 5 tu malam start pukul 8 sampai pukul 10. Memang kelas online saja. So bila waktu cuti sekolah saja kita orang akan pergi ke IPG lah untuk kelas terbuka. Itu saja. So dalam 1 tahun tu saya habis belajar lah sampaikan praktikal. So praktikal di sekolah yang sama juga. Okey. Kiranya memang pack lah jadual cikgu sepanjang 1 tahun tu. Memang sangat 1 tahun tu memang sangat-sangat pack. Kadang-kadang waktu makan pun dah tak teratur. So sebab kita habis mengajar, so kita dah kena belajar. So dari situ memang kadang-kadang makan pun kadang-kadang tinggal. So kadang-kadang weekend sebab saya mengajar dekat Melaka, belajar dekat Johor. So kita ikut waktu Johor sebab Johor cuti hari Jumaat Sabtu. So kalau Melaka Sabtu Ahad, so hari Ahad tu kita orang dah mula kelas dah. So memang tak ada masa. Jadi kalau cuti, setiap kali cuti tu cikgu akan pergi ke Johor lah? Ya, cuti sekolah sahaja. Cuti sekolah yang panjang.
Okey, faham. Okey, seterusnya untuk soalan yang terakhir, cikgu ada tak apa-apa pesanan ataupun kata-kata untuk guru-guru yang ingin baru bermula macam kami? Ya Farhana, saya tak berapa dengar. Cikgu ada tak apa-apa pesanan atau kata-kata untuk pelajar ataupun guru muda seperti kami? Hello, cikgu. Okey. Dengar, saya dengar. Okey. Okey, pesanan saya dalam untuk awak semua, kita perlu meletakkanlah sabar paling tinggi dalam dirilah, sebab sekarang murid adalah murid yang tidak boleh disentuh. Maksudnya kita tangan pun tak boleh ada rotan. Kita tak boleh sentuh murid. Maksudnya sebab sentuh kita nak macam tu pun tak boleh. Sebab ia akan menjadi isu yang besarlah pada zaman sekarang. So, pada bakal pendidik yang baru, saya harap awak boleh meletakkan sabar yang tinggi dalam diri untuk menjadi seorang pendidik. Okey cikgu, terima kasih. Itu je untuk sesi wawancara pada kali ini. Terima kasih atas kerjasama cikgu yang cikgu berikan kerana sudi untuk ditemu bual. Sama-sama. Minta maaf yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum.